Hebatnya Islam ni, dia boleh kumpulkan orang. Sampaikan Profesor Hiti daripada Jerman mengatakan, nak cerita tentang ni, orang tengok kita, orang puji kita, malangnya kita tidak nampak apa yang orang nampak pada kita. Setakat ni yang saya tengok perangai orang Melayu ni, ini bukan cerita pasal 3R, tapi memang 3R pun. Kita ni kalau tak boleh cakap pasal bangsa agama, nak ceramah apa? Nak tanda kena sebut, cuma jangan hina, sudah. Kita cakap benda-benda. Kita ni nak jalankan tanggungjawab je tuan-tuan. Nak langsaikan kewajipan kita sebagai orang yang baru dalam Islam ni. Taklah baru juga, hampir 40 tahun. Tapi bila kita ambil keputusan masuk Islam dulu, kita dah nekat dah nak menyampaikan risalah Nabi kita ni. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Ni kerja kita. Tiba-tiba ada tempat yang boleh berceramah, ada tempat tak boleh berceramah. Baik boleh main kat Kedah ni, tempat isteri kita. Dan hari ni tuan-tuan panggil saya nak cakap pasal boykot. Saya berpandangan, selagi mana tuan-tuan tak ikut perangai orang Cina, cakap sikit je ni, orang Cina ni walaupun dia tak bersunat tapi dia faham Islam tu lebih sikit daripada kita, walaupun dia tak baca Quran. Tindakan dia tu seolah-olah dia baca Quran. Nak cerita tuan-tuan ni, nak pastikan boykot ni dia berjaya ataupun tidak, asas dan misdan. Betul kalau tuan-tuan tengok hari ni bila cakap tentang boykot, ya, hari ini kita bercakap dengan apa yang pergolakan yang berlaku lah. Dan bila berlaku pergolakan di Palestin contoh saja, maka syarikat-syarikat besar ni yang ada kaitan dengan Yahudi ni mula menggelabah. Saya pun dihubungi juga, suruh bercakap pasal bahawa mereka ni bukan daripada golongan tersebut yang membantu Yahudi dan sebagainya. Dia nak bayar. Bila bercakap soal tersebut, saya tak nak sebutlah apa syarikat dia, tapi kita dihubung ni, kita jawab senang saja. Barulah kita bukan serendah itu. Dalam keadaan tuan-tuan tengok ni, perang di Palestin ini tidak akan berakhir dalam masa yang singkat ini. Walaupun kerugian yang ditanggung berbilion, ini pihak Yahudi ni lah, tuan-tuan akan tengok dia tak akan berakhir. Walaupun gencatan senjata telah diumumkan daripada semasa ke semasa, tuan-tuan perhatikan, ya, dia akan berterusan. Peperangan ini akan terus berterusan selagi mana tuan-tuan tidak berikan hak kepada yang berhak. Satu-satunya agama yang boleh menyatukan pelbagai bangsa. Orang lain tak boleh buat ni tuan-tuan ni, kecuali agama kita. Kalau Yahudi, mereka mengatakan dia ada chosen people, mereka ni orang terpilih. Orang tak boleh masuk Yahudi tuan-tuan, tak boleh. Saya sebut ni, satu-satunya yang agama yang boleh menyatukan pelbagai bangsa ni, kalau dia faham. Allah jadikan kita ni berbangsa-bangsa ni untuk kita mengenal antara satu sama lain. Sudah tentu yang paling mulia di kalangan kita adalah orang-orang Islam. Tak ada dalam dunia ni agama yang boleh mengumpulkan manusia berjuta pada satu masa yang sama, melakukan pergerakan yang sama, yang terdiri daripada pelbagai warga. Tak ada, kecuali dalam agama kita. Hebatnya Islam ni, dia boleh kumpulkan orang. Sampaikan Profesor Hiti daripada Jerman mengatakan, nak cerita tentang ni, orang tengok kita, orang puji kita,
Malangnya kita tidak nampak apa yang orang nampak pada kita. Kita ni pensyarah universiti, tuan-tuan. Mengajar anak bangsa kita, menitipkan ilmu kepada anak bangsa kita. Asas ilmu ni dia kena benar. Ni cerita ni. Asas Islam ni dia kena benar. Benar lah orang Kedah kata kan. Baru dia boleh berkembang. Kalau kita belajar falsafah, contohnya, sebab saya mengajar benda ni, asas ilmu dia kalau dia nak berkembang, dia mesti benar. Sama juga dengan agama Islam ni. Asas dia agama yang benar. Bilangan kita ni ramai. Hampir 2 bilion sekarang ni. Makan Israel, Yahudi ni serang Palestin, makan ramai orang masuk Islam. Mananya kalau tindakan kita sama seperti mana kita menunaikan fardu haji, contohnya buat umrah, kita boleh sehati, sejiwa, seia dan sekata. Kalau kita boleh buat, kita fahami roh ibadat yang kita kerjakan. Sama juga. Kalau kita faham roh dalam solat kita, solat berjamaah, bila imam angkat je takbir, habis makmum ikut. Tuan nampak? Tapi dia boleh dalam masjid aja. Dia boleh jadi ketika dia buat haji, keluar masjid, balik pada haji, dia punya iktibar yang dia buat itu, pengajaran dia hancur. Macam mana nak jadi Melayu dan boykot ni, tuan-tuan? Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.